Assalamualaikum, nama saya Nur Asmiza binti Muhammad Asyik dari kos pengajar Malaysia semester 5. Saya akan membentangkan tajuk kumpulan saya iaitu perkembangan kegiatan perdagangan dan pelabuhan di Singapura pada tahun 1826 sehingga 1946. Pada tahun 1826, negeri Singapura, Pulau Pinang dan Melaka telah digabungkan menjadi satu unit pentadbiran baharu yang diberi nama Negeri-Negeri Selat di bawah naungan British. Tujuan pergabungan ini adalah untuk menjimatkan perbelanjaan dan menyeragamkan pentadbiran. Antara salah satu kepentingan Negeri-Negeri Selat adalah British ingin menguasai keseluruhan Selat Melaka sebagai laluan perdagangan di alam Kepulauan Melayu. Ekonomi perdagangan tidak asing didengar dan sangat berkait rapat dengan kegiatan pelabuhan di negeri-negeri Selat, terutamanya di negeri Singapura. Singapura terkenal dengan sistem ekonomi yang baik dan pelabuhan yang canggih. Oleh itu, kumpulan kami akan membincangkan tentang kepentingan pelabuhan dan perdagangan di Singapura, faktor-faktor berkembangnya kegiatan ekonomi perdagangan dan pelabuhan di Singapura, dan kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi pelabuhan dan kegiatan perdagangan di Singapura. Kepentingan pelabuhan dan perdagangan di Singapura. Kepentingan yang pertama adalah pelabuhan interport. Pelabuhan Singapura merupakan pelabuhan interport yang paling penting di rantau Asia Tenggara. Pelabuhan Singapura menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang dan menjalankan aktiviti perdagangan. Pelabuhan interport di Singapura juga menjadi tempat pusat pengumpulan barang dagangan dan peleburan biji timah di Asia Tenggara. Kepentingan yang kedua adalah sumber bahan api. Singapura adalah merupakan pembekal kepada sumber bahan api seperti arang batu dan minyak petroleum. Pelabuhan Singapura menjadi pusat kapal-kapal berlabuh untuk mendapatkan bekalan bahan api untuk aktiviti perkapalan para pedagang. Disebabkan banyak kapal-kapal dagang yang berlabuh di Singapura untuk mendapatkan bahan api seperti arang batu, petroleum dan sumber minyak, mereka telah berlabuh di Singapura bagi memastikan kapal-kapal mereka dalam keadaan yang baik. Perkara ini dapat dibuktikan apabila pada tahun 1933 berlaku peningkatan kemasukan kapal ke pelabuhan Singapura, dan pada ketika itu aktiviti perdagangan berkembang dengan sangat pesat. Kepentingan yang ketiga adalah pusat pengumpulan hasil pertanian. Pelabuhan Singapura menjadi tempat pengumpulan hasil tanaman pertanian terpenting di Asia Tenggara sejak abad ke-20. Antara contoh hasil pertanian yang diusahakan di Singapura adalah gambir, kopi, nenas dan sebagainya. Walau bagaimanapun, hasil penanaman nenas adalah hasil terbanyak di pelabuhan Singapura. Hal ini disebabkan berlakunya perkembangan dalam perindustrian pengetinan nenas di Singapura. Pada masa yang sama juga, pada ketika itu, British telah menjadikan tanaman nenas sebagai sumber ekspor terbesar di rantau Asia Tenggara. Faktor perkembangan pelabuhan dan perdagangan di Singapura. Faktor yang pertama adalah pembukaan terusan Suez. Pembukaan ini memperlihatkan peranan dan lokasi pelabuhan Singapura sebagai sebuah pelabuhan yang strategik. Pembukaan terusan ini adalah memendekkan perjalanan dan masa pelayaran para pedagang dari Eropah ke Asia dan seterusnya Timur Jauh melalui Selat Melaka dan Selat Singapura. Pembukaan terusan Suez ini juga mendorong kepada perkembangan penggunaan kapal-kapal wap menggantikan fungsi kapal-kapal yang bergantung kepada tiupan angin. Keadaan ini mendorong British untuk membangunkan segala kemudahan perkapalan dan perdagangan
serta stok-stok arang batu di Singapura. Faktor yang kedua adalah faktor kemudahan infrastruktur yang lengkap. Persaingan antara pelabuhan-pelabuhan lain di Asia Tenggara telah menyebabkan Singapura menyediakan infrastruktur pelabuhan dan perdagangan yang lengkap. Kemudahan dan infrastruktur yang lengkap bertujuan untuk menarik perhatian para pedagang dan kapal-kapal dari negara luar untuk singgah berdagang di pelabuhan Singapura. Kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di Singapura adalah seperti membaiki kapal layar, kapal-kapal wap di pelabuhan Keppel, pembekalan bahan api seperti arang batu dan minyak dan sebagainya. Kemudahan infrastruktur di Singapura juga dilengkapi dengan pembinaan landasan kereta api. Pembinaan ini bertujuan untuk memudahkan urusan mengangkut muatan barang dagangan dari pelabuhan ke gudang-gudang simpanan di Singapura. Landasan kereta api ini menghubungkan bandar Singapura dengan Tanjung Pagar dan New Harbour. Faktor kemudahan infrastruktur yang lengkap ini adalah menyebabkan aktiviti perdagangan dan pelabuhan di Singapura berkembang dengan sangat pesat. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang baik, para pedagang dari luar boleh singgah ke Singapura untuk menjalankan aktiviti perdagangan selain dapat membaiki kapal-kapal yang rosak dan menikmati segala kemudahan yang ada dengan selesa. Faktor yang ketiga adalah pelabuhan laut dalam. Pelabuhan Singapura berada di kedudukan strategik di rantau Asia Tenggara. Kedudukan strategik ini menghubungkan laluan perdagangan timur dan juga laluan perdagangan barat. Perkembangan pelabuhan di Singapura menyebabkan wujudnya persaingan antara pelabuhan-pelabuhan lain di rantau Asia Tenggara seperti pelabuhan Sabong di Sumatera Utara, Batavia dan pelabuhan-pelabuhan di timur seperti Hong Kong dan China. Untuk bagi mengatasi masalah persaingan antara pelabuhan-pelabuhan di rantau Asia Tenggara, British telah menjadikan dan mewujudkan Singapura sebagai pelabuhan laut dalam, di mana pelabuhan laut dalam tersebut dilengkapi dengan pelbagai perkhidmatan seperti sistem teknologi perkapalan dan sistem maritim. Kegiatan perdagangan dan perkapalan di pelabuhan Singapura semakin berkembang selepas menjadi pelabuhan laut dalam. Hal ini demikian kerana kedalaman sesebuah pelabuhan amat penting bagi kapal-kapal wap yang bersaiz besar untuk berlabur. Keadaan ini bagi mengurangkan kerosakan kapal-kapal wap dan memudahkan perjalanan kapal-kapal tersebut, selain memudahkan membawa bahan-bahan mentah yang berat oleh kapal-kapal wap yang besar. Oleh itu, keadaan pelabuhan laut dalam di Singapura yang mendatangkan kesan yang baik apabila ekonomi banyak kapal-kapal dagang dari luar berdagang di Singapura dan menyebabkan ekonomi perdagangan dan perkapalan di pelabuhan Singapura terus berkembang. Faktor yang keempat adalah sistem ekonomi terbuka, di mana sistem ekonomi terbuka ini merupakan ekonomi yang mewujudkan perdagangan antarabangsa bagi sesebuah kawasan. Kekuatan yang dimiliki oleh Singapura dalam sistem maritim telah membuka mata dan menarik perhatian pedagang-pedagang dari negara luar. Negara Singapura telah lama mengamalkan sistem ekonomi terbuka, di mana mereka membuka ruang dan peluang bagi pedagang-pedagang luar untuk berdagang dengan segala jenis aktiviti perdagangan, sama ada tempatan atau antarabangsa di pelabuhan Singapura. Dengan wujudnya sistem ekonomi terbuka di negeri Singapura, kegiatan perdagangan dan pelabuhan berkembang dengan sangat pesat, selain menaikkan lagi nama Singapura di peringkat antarabangsa. Faktor perkembangan kegiatan ekonomi perdagangan dan pelabuhan di Singapura yang terakhir adalah dasar perdagangan dan pelabuhan bebas. Perebutan yang berlaku antara Belanda dan pihak Inggeris
telah menyebabkan Syarikat Hindia Timur Inggeris atau dikenali sebagai SHTI telah mengisytiharkan Singapura sebagai pelabuhan perdagangan bebas. Pelabuhan perdagangan bebas ini dimaksudkan bahawa ketiadaan duty custom atau cukai barangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, idea untuk menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan bebas bukanlah idea yang baru yang dikemukakan oleh pihak Inggeris. Sebaliknya, ia merupakan sistem ekonomi terbuka yang telah diamalkan oleh negeri Singapura sebelum era kolonial, iaitu pada prasejarah. Pada awalnya, tujuan menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan bebas adalah untuk menarik lebih banyak pedagang-pedagang dari negara luar untuk berdagang di pelabuhan Singapura, selain untuk mengalihkan perhatian arus perdagangan dari pusat komersial Belanda ke pelabuhan Singapura. Dasar perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini telah membuka peluang dan ruang kepada pedagang luar untuk berdagang di Singapura, selain wujudnya satu tebing utara timur di Sungai Singapura, di mana tebing tersebut berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pengedar barang dagangan dari kepulauan Melayu. Dasar perdagangan dan pelabuhan ini sangat berkait rapat antara satu sama lain disebabkan pelabuhan yang strategik dan yang canggih akan menyebabkan kedatangan pedagang-pedagang dari luar untuk melakukan aktiviti berdagang di pelabuhan Singapura. Oleh itu, kegiatan perdagangan dan pelabuhan yang dilaksanakan oleh British di Singapura dengan dasar pelabuhan dan perdagangan bebas amat membantu negeri Singapura untuk berkembang menjadi sebuah negeri yang mempunyai ekonomi yang stabil. Kesan yang pertama tentang kegiatan ekonomi perkembangan perdagangan dan pelabuhan di Singapura adalah peningkatan nilai ekspor dan import di Singapura. Perkembangan ekonomi dan perdagangan dan pelabuhan yang rancak dan seterusnya pembukaan terusan Suez yang berkembang pesat telah menyebabkan nilai import dan ekspor Singapura meningkat. Antara barang komoditi yang diimport oleh Singapura adalah arang batu, petroleum, kapas dan sebagainya. Dan manakala barang-barang komoditi yang diekspor oleh negeri Singapura adalah biji timah, kopi, gambir, rempah ratus dan sebagainya. Selain itu, pembukaan terusan Suez juga dilihat dapat memberi satu peluang kepada kapal-kapal untuk singgah berdagang di pelabuhan Asia Tenggara, termasuk pelabuhan Singapura. Hal ini demikian kerana seperti yang kita tahu, pembukaan terusan Suez ini adalah mengurangkan darjah ketersampaian antara negeri-negeri di timur dan barat untuk berdagang di Asia Tenggara. Oleh itu, pembukaan terusan Suez ini juga menyumbang sedikit sebanyak kepada peningkatan nilai ekspor dan import, di mana pedagang-pedagang dari luar banyak singgah di Singapura untuk menjual hasil barang dagangan mereka dan membeli barang dagangan dari Singapura untuk dibawa pulang ke negara mereka. Sebagai contoh, nilai import dan ekspor telah meningkat daripada tahun 1869 telah meningkat dalam anggaran yang agak besar pada tahun 1970, di mana dalam jangkauan masa setahun, nilai import dan ekspor itu meningkat sama banyak bagi negeri Singapura. Oleh itu, kemajuan peningkatan perdagangan dan pelabuhan ini menunjukkan bahawa kedudukan Singapura yang strategik menjadi dan juga mempunyai kepentingan yang amat besar di Kepulauan Melayu. Okey, seterusnya, kesan yang kedua adalah perdagangan di Singapura penting bagi negeri-negeri barat, di mana
Negara Barat mula sedar bahawa Singapura adalah salah satu laluan perdagangan yang terbaik di dunia. Negara Barat setelah pembukaan terusan Suez dan pembinaan pelabuhan laut dalam, Singapura menjadi semakin terkenal dan popular di kalangan negara-negara yang berdagang. Oleh itu, negara-negara Barat mula tertarik dengan negeri Singapura yang mempunyai pelabuhan dan aktiviti perdagangan yang pesat. Statistik banyak mengatakan bahawa berlaku peningkatan setiap tahun di mana negara Barat sentiasa berdagang di Singapura walaupun Singapura pada masa itu mula berkembang, mula terkenal di negara-negara Eropah. Sebagai contoh, plat timah dan pembuatan getah telah meningkat terutama secara drastik, terutama pembuatan tayar getah akibat pertumbuhan industri kenderaan bermotor di Amerika Syarikat. Bagi memenuhi keperluan dan kehendak di negara Amerika Syarikat untuk perindustrian kenderaan bermotor tersebut, mereka telah berdagang di Singapura dan menyebabkan pengeksportan Singapura meningkat, di mana mereka mengeksport barang-barang getah daripada Singapura untuk dibawa ke negara mereka. Keadaan ini menyebabkan nilai ekspor dan import di Singapura semakin meningkat tanpa ada kejatuhan dan kecacatan. Kesan yang ketiga adalah pelaksanaan pertahanan Pulau Singapura yang dilaksanakan oleh British, di mana pelaksanaan pertahanan Pulau Singapura ini disebabkan pelabuhan perdagangan di Singapura yang semakin berkembang maju, sering wujudnya musuh yang cuba mengeksploitasi barang di Singapura. Maksudnya lepas Singapura jadi pusat pelabuhan dan perdagangan yang bebas dan maju, banyak musuh-musuh yang cuba mengeksploitasi barang-barang ke Singapura, keluar masuk Singapura. Maksudnya musuh tu dia nak ada yang secara senyap membawa barang dan membawa keluar masuk barang Singapura secara haram. Oleh itu, bagi mengawal dan mengatasi masalah mengeksploitasi barang-barang ini di Singapura, British telah mengambil langkah membasmi lanun di perairan Singapura dan Selat Melaka hingga ke lautan China. Antara sistem pertahanan yang dijalankan oleh British adalah merangka strategi bentuk pertahanan yang sesuai. Sebagai contoh, pembinaan kedudukan kubu pertahanan Fort Canning di Government Hill yang dibina sebagai tempat berlindung bagi penduduk tempatan dan pedagang Eropah di Singapura sekiranya menghadapi pemberontakan atau kekacauan. Ini adalah salah satu contoh strategi yang dibangunkan oleh British di Pelabuhan Singapura untuk membasmi masalah musuh yang cuba mengeksploitasi barang dagangan seperti lanun-lanun perairan di Selat Melaka dan Selat Singapura. Secara kesimpulannya, kebangkitan negeri Singapura dalam sektor ekonomi pada era kolonial tidak dapat dinafikan kesahihannya. Hal ini demikian kerana banyak bukti-bukti dan faktor yang menyumbang kepada kebangkitan negeri Singapura sebagai sebuah negeri yang mempunyai pelabuhan yang baik dan sistem ekonomi dari segi aktiviti perdagangan yang cukup baik. Kelicinan ekonomi di negeri-negeri selat, terutamanya negeri Singapura, banyak bersandar kepada barang komoditi yang ada di negeri tersebut. Dan sememangnya keadaan ini membuahkan hasil sehingga negara-negara yang berpengaruh seperti British memberi perhatian dan turut bernaung di Singapura. Oleh itu, kewujudan pelbagai faktor dan kepentingan sistem ekonomi di Singapura telah menjadikan namanya terkenal di serata dunia dan dikenali sehingga kini. Sekian, terima kasih.